Alamin. Alhamdulillah. Izin Allah kita dapat sambung kembali pengajian kita. Minta maaf minggu lepas saya tak dapat hadir lah. Kita tak dapat buat sebab minggu lepas ada tahlil suami Anita Barum. Kalau kenal pelakon nama Anita Barum, suaminya baru je meninggal dunia, jadi kita buat tahlil untuk suami dia di rumah dia lah, rumah dia di Shah Alam, Puncak Alam, Puncak Alam. Okey, itu tak dapat sebab saya ni sebenarnya kalau dengan artis-artis ni, artis kat Malaysia ni, saya kira macam ni kira nakib diorang lah, nakib. Kita ada buat Usrah Fitrah namanya, kelas pengajian agama artis setiap hari Isnin. Jadi artis tu dia ada tarbiyah, ada tarbiyah. Jadi bila ada tarbiyah, saya antara salah seorang nakib lah. Jadi kalau tak datang tu macam anak buat majlis, bapa tak datang, macam itulah istilahnya. Kalau jadi kena datang juga. Itu kita terpaksa tangguh minggu lepas insya-Allah. Tapi alhamdulillah minggu ni kita dapat sambung. Okey. Kita terus masuk dalam ayat yang ke-56 kalau tak silap saya. Kita berhenti yang lepas. Ni design baru sikit hari ni. Nampak berseri-seri sikit. Okey. Yang pertama kita lepas, kita dah bicara ayat ni. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni syurga, al-yawma pada hari itu, fi syughulin fakihun, mereka disibukkan dengan nikmat. Mereka disibukkan dengan fakihun, nikmat. Jadi sehingga kan disebut bahawa Al-Hasan Basri kata mereka yang berada dalam kesibukan sehingga tidak mempedulikan penghuni neraka yang sedang merasa azab. Menurut Mujahid tentang firman Allah SWT bersenang-senang dalam kesibukan, iaitu mereka berada dalam kesenangan dan berbangga dengannya. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, Hasan Qatadah tentang firman Allah SWT, yakni mereka disibukkan. Ni kita bincang yang lepas kan, tu antara sebut tu. Jadi hari ini kita masuk pada ayat seterusnya, ayat 56. Okay, sebelum saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Okey, hum tak payah panjang sebab ada mim mati. Okey. Azwa, jangan bunyi azwa, jangan bunyi wa azwa, salah. Wa azwa, dia bunyi mahmus dah. Z. Wa azwa. Okey. Wa azwajuhum fi dua harakat, fi zila. Dha ni sama dengan huruf zal. Zal, za dengan dha. Fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Ada tanda berombak sini 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Jadi 'alal araiki muttaki'un. Boleh? Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Jadi amzah muttaki'un, bukan muttaki'un, bukan ain, muttaki'un. Amzah dia. Boleh insya-Allah? Jom kita baca ramai-ramai. Okey, 1, 2, mula. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Okey. Sekali lagi. 1, 2, mula. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaki'un. Okey. Saya dengar kat huruf za ni kebanyakan tak tepat makhrajnya. Za ni dia macam sebut huruf zal, lidah kita terlebih pada gigi, za, tapi dia tebal. Za. Kalau tengok kan lidah kita keluar.
Tak boleh buka mulut. Kau kuat nanti Ayu tengok mulutnya, giginya. Okey. Okey. Dia the kan, madzallazi madza kan. Tapi dia dha. Dha. Kan fi nampak ya. Fi dhilalin macam tu dia bukan fi zilali jadi zai. Fi bukan zai, dia dha. A'udzubillahi min dia apa nama? Astaghfirullahal azim. Bukan astaghfirullahal azim, bukan azim. Azim. Boleh? Insya-Allah. Okey. Okey, jom. Doakan saya insya-Allah 9 hari bulan ni saya nak bentang tajwid kaedah Ar-Rumi ni pada dia panggil lajnah pentashih Al-Quran Selangor. Jadi saya kena bentang dengan pakar-pakar tajwid semua, pakar-pakar Quran. 9 hari bulan ni insya-Allah untuk projek yang saya nak buat itulah. Projek apa Allahumma SWT tajwid tahfiz. Kita nak masuk skop semua tahfiz seluruh Selangor dan seluruh Malaysia ni nak ajar kaedah Ar-Rumi tu. Nak ajar kaedah Ar-Rumi. Jadi sebelum tu saya kena bentang dulu dengan dia punya lajnah pentashih Al-Quran Selangor kan. Jadi semua pakar tu, jadi doakanlah insya-Allah dipermudahkan. Okey. Jom, okey. Siapa nak baca dulu? Silakan. Kak Miza apa khabar? Baik Ustaz. Baik. Okay, silakan. Kak Faizal nak baca dulu? Boleh. Silakan Kak Faizal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. okey, semula. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Masya-Allah, mantap. Okey, tak ada masalah. Semua tepat. Okey, cuma kalau kita dah tegur sikit kat huruf za ni, insya-Allah semua betul lah. Tapi mudah-mudahan selepas ni kalau ngaji seorang-seorang pun jumpa huruf za ni kena jaga dia senang je. Kalau za nipis kan, allazi nipis. Tapi kalau za dia terus lidah kedudukan sama, tapi kena bulat sikit, kena tebal sikit. Bukan fi zilalin mubin. Dia memang macam susah sikit lah. Susah sikit tapi kena tebalkan macam tu insya-Allah. Silakan, siapa nak baca lagi? Wahidah ke Farhanah, kegembiraan kami. Ke Kak Miza, Kak Ramiza. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Arfa. Arfa, boleh ya? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Jadi salah azwa tu jadi tak betul. Betul. Betul Ustaz? Betul lah. Dia tak adalah terlampau kita nak tekan sangat. Dia nak beza sikit je. Bila dia dapat beza sikit je berarti makhraj dia betul lah. Kalau macam kadang-kadang kita fi zilalin salah lah. Dia sikit je. Fi zilalin mubin. Jadi bila dia tebal sikit daripada huruf zal, tepatlah. Dia tak adalah sampai kita kena tebalkan sangat. Kalau tebalkan sangat nanti tak enjoy baca. Yang kedua, kita macam bersusah payah nak sebut huruf tu. Sedangkan sebutannya tak susah. Sebab bahasa Al-Quran ni bahasa yang sangat mudah untuk dituturkan. Cuma bukanlah sampai kita contoh iyyaka na'budu, tak ada.
Sikit je. Iyyaka na'budu. Jangan sampai iyyaka kana tak boleh. Dia kana. Sikit je. Tapi jangan sampai kana'budu. Tu teruk sangatlah kan. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim. Ada orang ngaji ihdinas siratal mustaqim. Sampai tekan salah. Itu pun salah sebenarnya. Dia tak payah apa nama Allahumma shalli, tak payah tekan sangat. Yang penting dia ada reza dengan tu. Okey. Sekali lagi nak dengar sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. alhamdulillah macam tu je. Macam tu je. Okay. Tak ada. Tenang, Tak relax je. relax kan, relax tenang je. Okay, terima kasih. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Azwin nak baca? Saya nak terus start. Okey silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. macam tu je kan, relax je. Kan. Silakan terus. Semula nak dengar sedap. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Okey, boleh. Cuma kalau boleh jangan panjang sangat hum wa azwajuhum, 2 harakat je. Kalau panjang sangat dia tak cantik. Tapi boleh. Kalau nak panjang dekat araiki tu tu 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Okey, selesai insya-Allah. Okey. Siapa nak baca lagi? Silakan. Tak payah malu-malu. Saya baca. Okey, Kak Salihah silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, terus. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Okey, alhamdulillah tak ada masalah. Sekali lagi lah. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Okey, cuma ju jangan panjang Kak. Hum wa azwajuhum. Tadi Kak baca terpanjang. Semula. Hum wa azwajuhum fi Tu bukan juhum. Hum wa azwajuhum termasuk je. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Alhamdulillah. Okey. Siapa nak lagi? Soang sebelum kita masuk dalam tafsir dia. Saya cuba Ustaz. Okey, Azhar silakan Azhar. Tadi Azhar dengan siapa yang sebut tadi? Farhana. Okey, Azhar lepas Azhar Farhana apa tu kita masuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Okey, za tu kalau boleh tebalkan sikit lagi. Hum wa azwajuhum fi dhilal. Okey. Okay. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Okey, alhamdulillah macam tu Nak cakap Z tu susah sikit lah Ustaz. Lidah Ya. Okey. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Ala Sebut. Okey. Zi. Kalau sebut huruf okey. Huruf za tapi tebalkan za. Lidah kita sama. Lidah kita za. Tu boleh. Za. Jadi kalau sini kalau fi kalau zi dia. Betul zi ni dia za ni dia
DZ. DZ. Fi zila. Okay. Zilalin. Zilalin. Itu InsyaAllah Ustaz. Terima kasih. Okay. Farhana silakan. Assalamualaikum. Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus insyaAllah. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Macam tu tak payah okey, tak payah tekan sangat, cuma ada bezalah dengan z dengan z ada beza kalau ada beza macam tu okey dah. Silakan terus boleh. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. okey, alhamdulillah. Okey. Jadi tak ada masalah. Cuma yang kita kena tekan pada huruf dha dha. Okey, fi zilalin hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Okey, maksudnya hum mereka ahli syurga, wa azwajuhum dan pasangan-pasangan mereka, fi berada, zilalin tempat teduh, zilal ni bayang-bayang zilal ni tempat teduh, alal ara atas pelamin-pelamin, muttaqiun berteleku boleh, bersandar pun boleh. Muttaqiun ni berteleku, bersandar pun boleh. Dia bukan macam pelamin tau. Kalau pelamin ni orang duduk tangan macam tu je, keras je kan. Sebabnya dia bersanding kan keras je. Okey, berpeluh, mengalir peluh pun tunggu mak andam nyalapkan. Kan, tunggu mak andam nyalapkan. Okey, keras je kan. Tak, dia muttaqiun, dia araik ni sebenarnya dia bukan pelamin macam apa nama orang kahwin tu. Dia araik ni maksudnya adalah katil-katil. Katil-katil yang dihias lah. Jadi orang akan baring muttaqiun, sama ada bersandar ataupun baring. Jadi berteleku pun sesuai juga. Maksudnya baring dengan keadaan selesa. Ataupun kalau dia bersandar pun bersandar dengan keadaan selesa. Jadi ahli syurga nanti dengan pasangan-pasangan mereka, fi zilalin, di bawah teduhan, di bawah teduhan, tempat berteduh, alal araki, tempat teduh ni maksudnya adalah nanti kan dia akan duduk di bawah pohon bidara kan. Kata pohon bidara ni sangat rendang pokoknya, sehingga kan disebut hadis daripada Asma binti Abu Bakar bahawa kalau nak keluar daripada bayang pokok bidara nanti, dia punya rendang ni nak keluar daripada bayang dia 100 hari perjalanan dunia. 100 hari berjalan atas muka bumi ni, baru keluar daripada bayang pokok tu. Ada ulama kata boleh berteduh 100 ekor kuda bawah dia. 100 ekor kuda bawah dia, berarti luas. Jadi mereka akan duduk nanti dalam syurga bawah bayang-bayang pokok bidara tu, alal araiki, atas pelamin-pelamin ataupun atas katil-katil yang empuk lah, muttaqiun berteleku boleh, baring boleh, bersandar boleh makna dia. Okay, jom kita tengok dia punya tafsiran dia. Okay, Ibn Kathir kata hum wa azwajuhum, mereka itu ahli syurga dengan isteri-isteri mereka. Nanti kat sana Ustaz kita kahwin ke tak? Tak payah kahwin dah sebab dah tak ada syariat dah kan. Maksudnya yang bidadari yang diberikan tu adalah isteri kita. Jadi tak ada masalah lah. Tak adalah istilahnya macam kita ni tak kahwin Ustaz, jadi berkhaluat ke ataupun istilah, tak ada. Dalam syurga isteri yang pasangan tu maksudnya bidadari, dan termasuklah isteri tu akan jadi ketua bidadari untuk suaminya. Isteri akan jadi ketua bidadari untuk suaminya. Okey, Mujahid berkata iaitu bidadari mereka. Bidadari mereka yang Allah memang sediakan untuk penghuni syurga. Fi zilalin, mereka berada di tempat teduh, iaitu diteduhi dengan pohon-pohon. Okey. Alal araiki, muttaqiun berteleku di atas pelamin-pelamin. Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Muhammad bin Ka'ab,
Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi, Al-Khusaif berkata al-araiki maksudnya pelamin-pelamin yang berada di bawah tirai pengantin. Dia pelamin-pelamin yang ada tirai macam itulah. Ada kelambunya, ada kelambu. Itu gambaran nanti semua duduk di atas tu. Duduk atas tu. Kemudian para bidadari ni kalau kita rujuk dalam surah Al-Waqi'ah, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Okey. Para bidadari ni bukan seorang, bukan dua orang, tapi yatufu alaikum, maksudnya akan mengelilingi kamu. Ramailah akan mengelilingi kamu. Ustaz, nanti isteri kita tak cemburu ke Ustaz? Tak cemburu. Tak cemburu. Jangan takut, tak cemburu. Habis isteri Ustaz dapat bidadara tak? Dapat bidadara tak? Dia tak dapat bidadara. Dia tak ada bidadari. Ada bidadari je. Bidadara tak ada. Lelaki tak ada. Cuma perempuan dapat apa? Perempuan dapat perhiasan daripada syurga, dapat makanan yang lazat-lazat daripada syurga, dapat pakaian yang mewah daripada syurga. Kemudian dia jadi ketua bidadari kepada suaminya. Dia jadi ketua bidadari pada suaminya. Jadi dia tak akan rasa cemburu lah. Dan Allah sangat tahu tentang manusia ni. Kenapa lelaki diberikan bidadari, tapi perempuan diberikan perhiasan, diberikan ni. Itu memang naluri manusia. Kalau namanya lelaki memang nak kepada perempuan. Sebab itulah kisah Nabi Adam AS. Walaupun dia ditemani oleh para malaikat, kan, tapi dia tetap juga nak minta kawan, kan. Dia nak minta kawan sebab dia duduk dalam syurga yang penuh kenikmatan pun tak ada kawan. Bukan malaikat tu kawan dia, Nabi Adam ke? Tak. Dia nak juga daripada diri dia sendiri. Tapi Allah dah tahu dah kehendak Adam ni. Kenapa tak ciptakan laki-laki juga untuk Adam? Kan boleh main badminton sama-sama ke kat dalam syurga, main guli ke, kan, main baling selipar, kan, main tin, kan. Jadi tak, dia Allah tahu kehendak laki-laki ni perempuan. Jadi Allah ciptakan Hawa itu perempuan. Hawa itu perempuan. Okey. Kemudian perempuan ni Allah pun dah tahu dah kehendak dia. Allah tahu dah kehendak dia. Perempuan ni suka kepada perhiasan, suka pada perhiasan. Perempuan ni suka kepada makanan-makanan yang lazat. Perempuan suka kepada pakaian yang mewah. Jadi dalam syurga nanti akan diberikan dengan tu. Okey, jom kita tengok pula Ibnu Abbas kata apa. Ibnu Abbas kata al-fal yaumah. Ni Allah. Saya lupa tak tukar lagi ni. Alamak. Tak apalah. Kita tengok yang bawah dulu. Okey. Jalalan kata hum. Yang ini lafaz menjadi mubtada'. Mubtada' ni subjek ya. Jadi cerita kat sini adalah nak cerita tentang ahli syurga tu. Kemudian azwajuhum fi zilalin ini dia jadi khabar. Dia jadi khabar. Khabar ni maksudnya cerita. Cerita pada siapa? Cerita pada hum, yang ini ahli syurga. Kalau kita bincang, dia subjek dengan kalau bagi bahasa ni, bahasa apa? Dia punya cerita tu, kan. Subjek yang predikat. Macam tu lebih kurang lah. Jadi lafaz zilalun kat sini adalah dia bentuk jamak. Zilalun kat sini jamak. Iaitu daripada kataan zillun ataupun zilalatun. Dia jadi khabar, mubtada'. Khabar ni maksudnya adalah dia jadi cerita kepada hum itu. Hum, topik perbincangan adalah hum. Ceritanya wa azwajuhum fi zilalin. Okey. Jadi erti zillun kat sini adalah erti zillun maksud dia adalah tidak terkena panas matahari. Maksudnya teduh lah, berteduh. Okey, ada sebut tentang tu. Saya lupa ni, okey, tak apa. Al-Munir kata fi zilalin, maksudnya tidak dimudaratkan oleh matahari. Dalam syurga ada dalam syurga ada matahari ke Ustaz? Ada. Hatta di padang mahsyar pun ada matahari. Di padang mahsyar pun ada matahari. Antara bentuk siksaan di padang mahsyar, matahari sejengkal atas kepala. Jadi panas lah, kan? Panas. Okey. Kemudian Allahumma salli alaihi wasallam,
Dalam syurga pun ada matahari. Tapi Ibnu Abbas kata, matahari dalam syurga adalah matahari yang cahayanya tu terbit ataupun dia punya bahang bahang matahari tu adalah matahari yang terbit daripada waktu fajar, waktu subuh tu sampailah syuruk. Syuruk pukul 7.30 tu, itulah bahang cahaya matahari dalam syurga. Dia ada cahaya tapi tak panas. Panas dia macam subuh tu, dingin dia kan, dingin dia. Kemudian bila duduk bawah pohon bidara yang rendang itu, pohon bidara yang rendang, cahaya matahari langsung tak dapat menembusi daun-daun pokok bidara nanti. Fi sidrin. Sidrin tu maksudnya pokok bidara dalam syurga nanti. Jadi cahaya matahari langsung tak boleh menembusi tu. Okey. Sebab tentang Ustaz, Ya. nak tanya, dekat syurga tu ada ke salji-salji ke? Salji. Oh, salji tak pernah cerita pula salji. Tak ada pula cerita pasal salji. Oh, tak ada Ustaz. Ada. Tak apa Ustaz, saja nak tiba teringat pula ada ke salji, sebab ada matahari, ingatkan semua ada. Kalau ada salji, bestnya main salji kan. Okay. Tapi sejuk lah. Dalam matahari, dalam syurga sejuk. Dingin. Dingin. Kita kalau panas, kita tak rasa nikmat. Sejuk yang ada salji pun tak rasa nikmat. Dia antara sejuk dengan panas lah. Kalau kita nyaman je, nyaman apa tu. Kalau kita ni spring lah, musim spring. Okay. Kalau kita pergi ke negara, kita buka aircon 24 jam tu dah Ustaz. oh ialah lebih kurang macam tu lah. Itu pun 24 panas lagi. Dia dalam 16, 17 macam tu lah. 16 sejuk Ustaz. Tak, 16 tak sejuk. Oh ya ke? Yang sejuk 3, 5, 10 tu sejuk. 16 tu macam kat Madinah lah. 16 macam kat Madinah. Dia sejuk ni lah. Dia bukan sejuk sangat. Okay. Jadi Allahumma SWT, dia dalam syurga, dia kalau sejuk sangat dia mudarat. Kalau panas sangat pun mudarat. Jadi antara tu lah. Antara tu. Macam spring lah. Spring ni angin ni sejuk lagi. Tapi matahari kita dah rasa sikit membahangnya kan. Tapi taklah terik. Kalau summer, memang panas lah. Kalau winter sejuk sangat pula. Winter sejuk sangat pula. Itu kaedah macam tu lah. Kalau kita pergi bulan 4 Turki, dia nice lah. Kita tak sejuk sangat, tak payah pakai baju tebal-tebal kan sangat. Okay. Jadi tapi angin dia rasa sejuk. Matahari terasa juga panas je. Jadi macam tu lah dalam syurga. Okay. Bukan macam tu lah, maksudnya lebih daripada tu lagi lah. Cuma syurga ni maksudnya tidak ada kemudaratan langsung pun pada penghuninya. Tak ada kemudaratan langsung. Okay. Jom kita bincang. Araiki, katil-katil yang dihias di bawah kubah. Araik, kata Dr. Wahbah Zuhaili almarhum, dia kata katil-katil yang dihias di bawah kubah. Maksudnya pelamin lah, di bawah pelamin. Kita sebut tentang hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqin. Okey. Kalau kita rujuk ni dia punya huraian dia. Okey. Saya nak bawa ni pasangan mereka adalah bidadari. Okey. Kemudian di bawah pohon bidara yang rendang, bayang pokok, 100 hari perjalanan ataupun 100 ekor kuda boleh berteduh. Matahari dalam syurga, Ibnu Abbas kata matahari yang terbit waktu fajar hingga waktu syuruk, pelamin daripada sutera yang lembut dan kasar. Bila nama sutera ni maksudnya walaupun dia kasar tapi bukanlah kasar yang tak selesa. Dia yang lembut dan yang kasar. Okay. Saya nak ada kajian sikit tentang ciri-ciri bidadari dalam syurga. Kita nak bincang ni. Walaupun dalam ni semua bakal ketua bidadari, kan? Sepatutnya huraian ni untuk orang lelaki lah kan. Tapi nanti kita bincang untuk pengetahuan kita bagaimana bentuk bidadari yang disebut dalam hadis berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini. Ciri-ciri bidadari dalam syurga, Tabrani meriwayatkan sebuah hadis yang berasal daripada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW kan. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Waqiah ayat 22. Dan di dalam syurga itu ada bidadari yang bermata jeli.
Kalau ayat 22 ni wa hurun ain. Kan maksudnya matanya tu macam jelly. Jelly macam mana? Okey, mata perempuan yang cantik ni, mata perempuan yang cantik, dia nampak macam basah, macam berair je. Okey, tapi dia tak basah. Macam dia berair tapi tak basah. Itu yang maksudnya mata jelly. Jadi baginda Rasulullah bersabda, jelly tu hur wa hurun ain, bererti sangat putih matanya. Sangat putih matanya. Bukan putih susu, dia putih pearl, putih itulah. Dia nampak macam ni kalau kita nak tengok. Kalau baldu yang putih tu dia nampak lembut kan. Berbanding kalau kain putih terus dia tak nampak lembutnya. Dia tu disebut mata putih, dia bererti mata dia putih. Sedangkan yang disebut mata indah, wa hurun ain. Ain tu adalah mata, mata yang indah. Bererti mata yang lebar, yang besar. Itu kalau sekarang ni animasi kartun-kartun tu kan, Jepun tu kan. Ada semua mata besar-besar kan. Sebab mata besar ni cantik. Baru nak cakap, selalu kartun selalu kan dia orang draw Ustaz, mata besar, betul ada cahaya-cahaya sikit. Itulah mata jelly kot. Itulah mata jelly, itulah hurun ain. Tapi lebih cantik. Jadi nanti kita ni lawa macam kartun lah. Macam anime. Macam kartun anime kartun anime Sekarang ni macam-macam orang nak buat mata sepet, dia pun boleh besarkan macam mana. Dia letak eyeshadow kan. Eyeshadow yang dia letak warna hitam supaya nampak mata tu besar kan. Walaupun sebenarnya orang panggil smoky eyes Ustaz. Smoky eyes make up smoky eyes. Macam tu jadi dia kena, lepas tu dia punya belahan matanya dia tambah sikit kat belakang ni supaya nampak belahan mata besar kan. Tu Allahumma salli ala Muhammad, itulah yang disebut tentang hurun ain. Okey. Ustaz selalu dengan artis semua Ustaz perasan mata lawa semua ni kot. Saya boleh kata artis yang ni saya pernah tengok dia tak pakai tak solid langsung pernah. Yelah sebab dah ambil air semayang kan. Mula-mula malu. Lama-lama dia kata tak payah nak jaga sangat depan ustaz, dia kata. Kan. Saya pernah naik Bukit Tursina dengan artis. Antara Siti Nurdiana, Heliza, Diana Ami, Ya Hamzah, ramai ada 28 orang artis itu saya bawa pergi. Kita buat tarbiyah dekat Mesir, kita naik Bukit Tursina. Naik unta, turun jalan kaki. Masa naik tu naik unta, turun jalan kaki. Yang turun jalan kaki tu dah terang kan. Kalau malam maksudnya naik unta tu kita start pukul 12 malam kita naik. Pukul 12 naik sampai dekat subuh kan. Okey. Turun kan dah siang. Turun tu lah semua tak sempat solik lah. Dah. Lepas tu yang masing-masing cakap, ustaz nak cakap saya kengkang ke, lantak ustaz lah dia kata. Dah tak boleh kontrol lah dia kata. Dah boleh kontrol lah. Sebab dia lah jalan kaki jauh, dia turun tu 3 jam. Dah tak kontrol dah ustaz, cerabai dah ni. Berdebu dah semua kan. Tak payah jaga lah ustaz dia kata kan. Tapi kalau dia solik memang, dia solik. Saya pernah ada seorang artis, saya tak nak sebut lah siapa, pernah numpang solik kat rumah saya. Dia tak sempat, dia ada program, kebetulan ada program daripada luar. Lepas tu dia kata, ustaz numpang rumah ustaz nak solik boleh tak? Cakap 1 jam setengah solik je. 1 jam setengah solik, pakai tudung setengah jam. Patut cantik, lama tu make up. Betul, tapi dia keluar dia tanya, cantik tak ustaz? Cakap tak cantik. Saya cakap tak cantik. Cantik sebelum solik 5 lagi. layer ustaz, dia bagi 5 layer. Betul. Betul Kak Izzah. Sebab dia bila tentu ada anugerah industri muzik. Jadi dia kata kamera HD. Kemudian spotlight tu dia terang. Jadi kadang-kadang kalau tak betul dia boleh cair. Semua nampak. Semua nampak. Nanti cair nanti berminyak kan. Memang betul. Kalau 5 layer tu saya rasa betul 5 layer lah kot. Betul. 1 jam setengah. 1 jam setengah solik. Dia letak satu layer tu, dia bagi kering dulu, lepas tu dia letak layer lain, dia kering dulu, dia letak lagi macam tu. Itulah.
Nampak orang perempuan suka macam tu, orang lelaki lantak kau berminyak ke. Minyak. Saya pergi RTM lah. Kalau TV3 tu TV Hijrah masih solid lagi. RTM tak payah tajap. Tak payahlah, masuk je Ustaz. Masuk je. Masuk je, sambut masuk je. je. Okey lah, masuk je lah. Ya. Tak payah tajap. Tak payah, masuk je. Tak ada sponsor. Tak ada sponsor. Sebab RTM tak HD Ustaz. RTM tak ada Jadi tak bajet. nampak clear. Betul. tak RTM ada dia HD. Tapi kalau TV Hijrah je sikit datang. TV Hijrah dia berminyak je datang. Lampu dia tu menyebabkan berminyak. Betul. Spotlight Saya panas. kalau baru ni yang Ramadan lepas Astro, saya ada 10 episod kat Astro Oasis sebelum buka tu kan. Tu memang sikit datang touch up. Oh, saya selalu tengok Yang ni. masa tu saya tak kenal ustaz kot, tak perasan lah. Oh, tak kenal kan ni kan? Yes, kalau Ramadan tu nak berbuka tu memang kita tengok Astro Oasis kan. Sebab tak kenal ustaz. Memang ada slot saya sendiri. Nama dia slot tu biografi Agung Rasulullah. Ya, betul. Sahabat Ramadan. Sahabat Ramadan. Betul. Okay, Tahun ni Ustaz, tahun ni Ustaz ada tak? Tahun ni Ustaz dengan TV mana? Tahun ni tak ada lagi. Tunggulah. Belum lagi. Tunggu lagi. Tak ada. Kalau dia buat pun dia kalau rakaman dia buat sebelum puasa kan. Kalau live tu memang ni, tapi jarang ada live lah buat Ramadan. Ramadan live biasa. Saya live. Baca Quran tu live juga kan. Ngaji pun live. Memang buka kat sana. Itulah. Memang buka kat sana. Okay. Azan kali kat sana tengok. Kalau orang kampung kan saya tali besin. Bukan television, tali besin. Tali dengan besin. Okey, jom terus Okey, panjang ni. Dari syurga. Okey. Rambutnya berkilau indah seperti sayap burung nasar. Burung nasar ni burung helang. Burung nasar ni bahasa Arab. Burung helang. Kalau burung helang dia punya susunan sayap tu kan. Tu. Jadi gambaran rambut wanita dalam bidadari dalam syurga nanti macam burung nasar. Ustaz, tapi saya tak pakai tudung ke? Tak pakai tudung lah. Sebab tak ada syariat dah pakai tudung. Tak ada hukum, tak ada syariat semua. Tak ada syariat dah. Dah habis dah. Dah habis dah. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Aku bertanya lagi, kata Ummu Salamah. Terangkan pula tentang firman Allah Ta'ala, seakan-akan telur burung unta yang tersimpan baik. Surah As-Saffat ayat 49. Okey. Beliau berkata, kelembutan kulit mereka seperti lembutnya kulit telur bahagian dalam yang kamu lihat. Yang tertutup oleh kulit telur. Okey, Haji Ruslan dah masuk dah. Ji, kita cerita pasal bidadari ni, Ji. Bidadari je dia timbul lah, Ustaz. Bidadari dia timbul Tamu dah balik, Ustaz. Tamu dah balik dah. Okey, insya-Allah. Okey. Tu maksudnya seakan-akan mereka telur burung unta yang tersimpan baik ialah kelembutan kulit mereka seperti lembutnya kulit telur bahagian dalam. Kalau luar tu dia kasar, dia berbintik-bintik belah dalam telur tu. Memang lembut kan? Okey. Aku bertanya lagi, kata Ummu Salamah, terangkan pula tentang firman Allah SWT, penuh cinta, uruban. Ini maksudnya lagi sebaya umurnya, At-Taraba, surah Al-Waqi'ah ayat 37. Baginda bersabda, mereka adalah para sekejap. Saya tak tukar lagi saya baca lain. Lain Ustaz baca lain. Orang tengok lain. Okey, tak apa. Aku bertanya lagi tentang makna ayat laksana mutiara yang tersimpan. Surah Al-Waqi'ah ayat 23. Beliau pun bersabda, maksudnya bersihnya mereka seperti bersihnya mutiara yang ada dalam cangkrang tu ataupun dalam kepah tu, tiram tu, yang cengkrang yang belum pernah tersentuh tangan manusia. Tu disebut mutiara, pearl tu kan, tengok pearl putih bersih, dia yang ada dalam cengkrang cengkrang tiram yang belum pernah tersentuh oleh tangan. Aku bertanya lagi, kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, beritahu aku pula tentang firman Allah SWT dalam syurga itu bidadari-bidadari yang baik lagi cantik. Jadi baginda SAW bersabda, akhlaknya baik, khairat, dan wajahnya cantik. Bidadari dalam syurga
dia akhlaknya baik dan wajahnya cantik. Bermaksud yang semua ni Kak Faiza, Kak Mazwin ke apa semua ni bakal bidadari dalam syurga ni. Bakal bidadari dalam syurga. Memang cantik. Memang cantik. Amin kan aja, amin. Amin tak, habis tak, Ayu Ustaz. Siapa Ayu? Kami tadi baru jawab Ustaz, alah. Alah dia kata Dia cakap kan saya ketua bidadari dia kata alah. Oh dia nak orang lain. Ustaz, muka kita sama ke nanti Ustaz? Tak sama. Macam mana Mazwin? Muka kita akan sama macam muka kita ke akan atau lain? Muka umur 35 lah Ustaz. Umur 35. Tak, dia okey. Ibnu Abbas kata nanti dalam syurga dia tak dapat buat kesimpulan tahu berapa umur. Cuma dia kata bila ambil ayat perkataan uruban astroban nanti maksudnya dia kata umur di antara 15 hingga 33 tahun. 34 ke 30 bukan 34 Ustaz? 33. 33. 33. 15 hingga 33 tahun. Jadi antara umur tu lah. Lepas ni Kak Min tengok album lama dulu. Album lama seumur 33 tengok macam mana. Semua akan jadi muda balik. Jadi muda balik. Habis Ustaz dengan mak kita macam mana? Memang lah. Mak kita pun jadi muda. Umur kita akan tambah ke Ustaz? Tak sama je umur tu akan kekal. Sama sampai bila-bila kekal. Sampai bila-bila. Oh tak sampai ada bila-bila. umur tambah tak ada Tak ada. Tak ada. Okey? Tak ada. 16 sampai 33 Ustaz. 15. Oh 15. Sebab dia, pada ayat Allah SWT surah Al-Waqi'ah juga wa kawa'iba surah An-Naba wa kawa'iba astraba wa kawa'iba minta maaf saya sebut wa kawa'iba ni Al-Quran sebut ni dalam tafsir, bukan saya sebut. Kawa'iba ni maksudnya dia minta maaf, sangat minta maaf dia kawa'iba maksudnya payudaranya baru nak membesar. Maksudnya perempuan yang baru akil balik. 15 kan antara ciri-ciri perempuan akil balik kan adalah payudaranya baru nak membesar kan, baru nak membesar. Kawaib tu maksudnya adalah payudara yang baru nak membesar. Jadi sebab itu Ibnu Abbas kata umur 15. Umur 15 tu adalah umur wanita baru masuk usia akil balik. Okey, sebab tu. Kemudian sampai umur 33 sebab Ibnu Abbas ambil perkataan astroba tu maksudnya dikasihi. Jadi kata Ibnu Abbas, masyarakat aku perempuan itu dikasihi oleh suaminya macam baru hari pertama kahwin sampai umur 33 tahun. Kalau 2 hari kahwin macam 34. 3 hari kahwin umur 35. Jadi kata macam baru hari pertama kahwin. Jadi hari pertama kahwin ni sampai umur 33. Bila dikaji tentang umur 33 ni, ini adalah umur yang paling produktif wanita. Maksudnya kalau perempuan nak mengandung, nak bersalin, nak dapat anak, umur 33 ni yang paling terbaik sekali. Umur 33 tu paling terbaik. Jadi sebab itu walaupun Ibnu Abbas kata umur 33, kenapa umur 33? Rupanya umur 33 ni waktu yang perempuan sangat produktif. Sangat produktif. Okey, kita sebut tentang itulah. Kita mengandung-andung juga Ustaz. Kita salin semua tak ada lah. Tak ada. Hidup hanya berpoya-poya saja. Kita kena jaga anak pula nanti. Tak ada. Dalam syurga hanya berpoya-poya. Dalam syurga honeymoon je lah. Honeymoon je. Tak ada Miss Mazwin, tak ada kena bangun susukan anak, tak ada. Tak ada. Lepas tu anak dengan anak kita pun sebaya. anak kita nanti akan sebaya. Tapi kita recognize lah tu anak kita Ustaz. Ya, recognize. Tapi dia sebaya dan dia ada kehidupan sendiri, dia ada bidadari sendiri, dia ada pasangan sendiri. Tak peduli dah. Tak peduli mak lah. Sebaik dalam syurga tu semua sama umur sebaya. Semua satu baya. Semua sebaya. Tak ada tua, tak ada muda, macam semua sama dah. Setara dah semuanya.
Ya. Semua antara Macam- 15 ke macam- 33. 15 hingga 33. Macam kita dalam mimpi lah, tak boleh apa, sedap tengok macam tu. yalah. Macam tu. Sebab itu bila ada kisahnya, ada kisahnya kan. Ada kisahnya seorang perempuan tua yang jumpa Nabi SAW kan. Dia kata, ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga. Lepas tu kata Nabi SAW, tak ada orang tua dalam syurga. Nangis dia kan. Oh, dia ingat Menangis. dia tak masuk syurga. Dia ingat dia tak masuk syurga. Lepas tu bila nangis dia dah berpaling pergi. Nabi panggil sahabat tu pergi kejar perempuan tu, kata pergi kejar makcik tu, beritahu dia, makcik dalam syurga tak ada orang tua, maksudnya adalah semua akan jadi muda. Barulah makcik tu berhenti nangis. Kan? Maksudnya kalau kita rujukkan kitab Syama'il Muhammadiyah pun bab bergurau Nabi SAW. Nabi bergurau dengan makcik tu. Yang berita dalam syurga tak ada orang tua makcik. Dia ingat makcik ni, dia ingat dia tak masuk syurga. Rupanya dalam syurga tak ada yang tua, semuanya muda. Semuanya muda. Okey, terus. Seterusnya, Allah SWT, ni yang saya baca tadi tu. Rupanya saya terbaca awal lah. Aku bertanya lagi, kata Ummu Salamah, terangkan pula tentang firman Allah Ta'ala, seakan-akan mereka adalah telur burung ni. Ni yang kelembutan kulit mereka seperti lembutnya kulit dalam telur bahagian dalam yang kamu lihat, yang tertutup oleh kulit telur. Cuba lepas ni kita pecahkan telur. Biasa pecahkan telur campak dalam tu sampah kan. Okey, pecahkan telur, dah habis tu tengok yang belah dalam tu. Belah dalam telur, tengok dia punya mulus dia, putih dia macam mana kan. Dia tak sama kulit luar. Kulit luar ni kadang-kadang dia berbetik-betik. Kulit yang belah dalam tu. Kulit yang belah dalam tu. Okey, lepas ni semua nak akan tengok Jadi seterusnya aku bertanya lagi, terangkan pula tentang penuh cinta uruban. Asraba lagi sebaya umurnya. Beliau bersabda, mereka adalah para wanita yang telah wafat di dunia dalam keadaan tua, matanya rabun dan beruban. Setelah itu Allah kembali menciptakan mereka dan menjadikan mereka perawan lagi. So jadi anak dara baliklah. Uruban bermaksud penuh cinta dan kasih sayang. Sedangkan atraba bermaksud mereka lahir dalam satu waktu. Jadi usia mereka semuanya sama. Jadi mak ke nenek ke apa nanti dekat dalam syurga semua sebaya. Semua sebaya. Okey. Jom. Kita masuk lagi ayat seterusnya. Panjang sikit Aku bertanya lagi, kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, mana yang lebih baik? Mana yang lebih utama? Wanita dunia ataupun bidadari? Beliau menjawab, wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari. Seperti kelebihan apa yang kelihatan daripada apa yang tidak kelihatan. Jadi aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, mengapa demikian? Kenapa wanita dunia lebih baik daripada bidadari? Sebab dia kata, sebab mereka semua solat, puasa, kerana solat mereka, puasa mereka dan ibadah mereka kerana Allah. Sebab itu mereka ni lebih mulia daripada bidadari dalam syurga. Sebab bidadari tak solat, bidadari tak puasa, bidadari tak ada ibadah. Dia memang disediakan dalam syurga terus. Tapi wanita dunia ni, dia solat, dia puasa dan dia ibadah kerana Allah. Jadi Allah memberi cahaya di wajah mereka. Mereka mengenakan sutera di tubuhnya. Warna kulit mereka putih. Pakaian mereka hijau. Jadi dalam syurga nanti pakaian kita hijau kan. Dalam surah Al-Insan ayat 21 Allah kata aliyahum sundusin khudrun wa istabrak. Kan, maksudnya pada mereka nanti akan dipakaikan pakaian daripada sutera yang berwarna hijau. Jadi nanti dalam syurga semua hijau. Baju hijau semua Okey. Perhiasan mereka kuning. Kuning ni kuning keemasan lah. Bekas wangian mereka adalah mutiara, sikap mereka adalah emas. Mereka mengatakan kami adalah perempuan-perempuan yang abadi dan takkan mati. Jadi semua dalam syurga nanti dia adalah perempuan kekal abadi takkan mati. Okey. Seterusnya panjang sikit. Kami adalah nak tanya. Okey, silakan. Tak tanya. Yalah, masa zaman jahiliah saya, Okay. saya tak percaya yang benda ni because saya rasa macam asyik lelaki je yang seronok apa semua. Jadi jadi kira saya murtad ke Ustaz? Saya tak percaya. Tak ada sampai tahap tu. Tak percaya bukan tak percaya pasal tu. Dia kita ni dalam syurga, dalam dunia memang Allah campakkan rasa cemburu tu adalah untuk kita berkasih sayang. Okey, cemburu ni positif sebenarnya. Kalau tak ada cemburu,
kalau lelaki dayus lah. Kalau perempuan maksudnya kalau tak ada cemburu, dia tak ada sayang lah. Dia tak ada sayang. Jadi cemburu tu Ustaz, tapi kalau lebih-lebih rimah lah pula. rimah lah sikit-sikit tak apa Sikit-sikit okey. Tapi cemburu ni dia positif sebenarnya. Sebab tu Allah campak cemburu ni dalam diri kita. Okay. Tapi dalam syurga nanti lelaki paling kuat cemburu sebenarnya. Ya ke? Sebab lelaki tak boleh tengok perempuan cakap dengan orang lain, tapi perempuan boleh tengok lelaki kahwin 4. Untunglah Pak Izzah. Dapat suami sayang sangat. Tapi kalau Ustaz cuba tengok lelaki kan. Lelaki lagi kuat cemburu Ustaz. Ya. Dia tak boleh tengok isteri dia kalau yang jenis cemburu tu sampai sekarang ni jenis yang ialah amarah. Ramai manusia sekarang ni amarah lah sebab pemakanan kan. Tapi kalau tengok dia cemburu tu sampai kadang mencederakan, itu lelaki lah. Macam tu. Tapi cemburu tak ada lagi sebenarnya. Tapi perempuan belum ada lagi cemburu mencederakan, tak ada. Ya. Ada kes. Yang dia kerak kemana suami dia. Ada kes. Rare. Yang tu spesies dia rare. Okay, insyaAllah. Okay. Jadi nanti dalam syurga dia tak akan ada cemburu. Dalam syurga tak akan ada perasaan cemburu. Tak ada perasaan pun. Tak ada perasaan. Memang macam mana kita ni akan disibukkan dengan nikmat, dengan Allah berikan kita apa yang kita dapat tu, kita tak akan cemburu dengan orang lain. Sebab kita akan cemburu apa yang kita nak kan Ustaz. Sebab kiranya kita dah dapat apa yang kita nak, kita tak kisah. Sekarang kita manusia ni bila kita compare diri kita dengan orang, kita orang tu kita rasa cemburu sebab tak dapat. Betul. Macam tu. Yang ni kita akan dapat semua apa kita nak. Kalau orang sebelah bawa beli kita Ferrari, kita nak Ferrari dapat dah. Apa nak cemburu? Kan? Tengok bidadari orang sebelah cantik je, kita punya tak cantik tak. Ini maksudnya Ustaz, sekarang nak naik Ferrari pun tak boleh, gemuk, perut berlipat, naik boleh, keluar tak boleh. Tak boleh. Sebab dia kan terbenam seat tu. Ya, betul lah. Tok Ustaz nak berangan lah. Tak payah pakai Ferrari lah. Tak payah. Okey. Pakai kereta Myvi lah. Kita kena kereta SUV tinggi, senang nampak orang. Okey. Saya sambung sikit lagi. Kami adalah perempuan-perempuan yang bahagia dan takkan pernah miskin. Kami adalah perempuan-perempuan penduduk tetap yang takkan berpindah selamanya. Ketahuilah kami adalah perempuan-perempuan yang redha dan takkan marah selamanya. Nampak Ini ciri-ciri dari dalam syurga lah, dia takkan marah. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami menjadi miliknya. Okey. Aku bertanya lagi, ni ada kisah ni. Kalau yang lelaki dia kahwin perempuan dia kahwin lebih dari satu. Contohnya suami dia meninggal, dia kahwin lagi dengan lelaki lain kan. Jadi aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, di antara kami ada yang menikah 2 kali, 3 kali dan 4 kali. Kemudian dia wafat dan masuk syurga. Sedangkan para suami itu juga masuk syurga bersamanya. Lalu lelaki mana yang akan menjadi suaminya dalam syurga kelak? Baginda Rasulullah menjawab, hai Ummus Salamah, nanti dia akan memilih mana yang paling baik akhlaknya. Kalau lelaki kahwin lebih, dia dapat bersama isteri dia. Okey. Tetapi kalau isteri dia kahwin mungkin perkahwinan kedua, ketiga dan keempat, dia sendiri akan pilih dia nak jadi ketua bidadari pada suami yang mana. Jadi dia akan pilih suami yang baik akhlaknya. Jadi wanita nanti akan berkata, ya Tuhan, wahai Allah, lelaki itu paling baik akhlaknya kepadaku di antara lain-lainnya saat hidup bersama di dunia, maka nikahkanlah aku dengannya. Jadi maka wahai Ummu Salamah, akhlak yang baik itu akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi orang lelaki pun ada rugi sebenarnya. Orang perempuan dia untung, dia akan tetap bersama dengan suami dia. Laki-laki dia tak pasti lagi bersama suami isteri dia kalau dia dulu dekat dunia
dia tak berakhlak baik ataupun dia berakhlak baik tapi bekas suami isteri dia tadi, suami pertama isteri dia itu lebih baik daripada dia. Jadi isteri dia akan duduk dengan bekas suami dia yang baik tu. Dia tak akan duduk dengan dia. Macam tu. Jadi sebenarnya yang apa-apa pun perempuan menang lah. Apa-apa pun perempuan menang lah. Kan? Tapi tak apa je Roslan. Dia dapat bidadari pun dah lupa dah isteri dia sebenarnya. Bahaya Ustaz cakap macam tu. Haji Roslan sebelah dia, isteri dia tengah duduk sebelah dia sekarang. Ustaz saja je. Dan baca dia dekat mi juga. Tu terangkat. Bidadari dengan manusia kategorinya berlainan. Tak sama. Tak sama, betul-betul. Tak Haji Roslan terangkat-angkat tu kena cubit tu. Okey, insya-Allah selesai. Itu disebut tentang hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Okey, jom. Kita sambung sikit lagi insya-Allah ayat seterusnya. Kita baca ayat berikutnya. Jom. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Okey, lahum fiha fakihatun. Dia tanwin jumpa waw. Jadi hukumnya idgham ma'al gunna. Jadi bunyi fakihatun wa lahum mim mati jumpa mim. Ada kata ni idgham mithlain. Ada kata dia idgham syafawi. Jadi dua harakat dengung kat situ. Lahum ma dua harakat, yad'un. Dal tu ada dua. Satu dal yang mati, satu baris atas. Jadi yad'un. Okey. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Kita ambil tempo sikit kalau dua harakat tu bagi dua harakat betul. Okey, dua harakat betul. Jangan laju sangat. Okey, insya-Allah. Jom kita baca sama-sama. Okey, 1 2 mula. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Okey, tak ada masalah. Sekali lagi lah. 1 2 mula. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Okay, alhamdulillah. Kat sini tak ada masalah sangatlah. Cuma kena jaga fakihatun walahum ma yad'un. Okey, macam tu insya-Allah. Siapa nak baca? Okey, silakan Haji Roslan. Buka mic je. Buka. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Okey, tepat insya-Allah. Sekali lagi. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Okey, alhamdulillah. Selesai. Siapa nak baca? Ayu nak baca? Ayu ni kena pelawa, dia kata dia segan. Saya tunggu-tunggu Ayu nak baca bila? Sebutlah nama dia. Kau nak baca ke? Okey, Ustaz. Okay, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Okay, tepat. Sekali lagi lah. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Okay, selesai insya-Allah. Alhamdulillah. Ketua kelas nak baca tak? Mana ketua kelas kita? Boleh Ustaz. Okey silakan. Itu terpanggil macam kantin. Terlupa pula. Ketua kelas. Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un.
Okey, alhamdulillah terbaik. Sekali lagi lah. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Okey, alhamdulillah. Siapa nak baca lagi? Sekejap. Siapa dia? Amin. Okey, Kak Min, silakan Kak Min. Bismillahirrahmanirrahim. Semula Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tepat. Terus? Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Semula? Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Okey, alhamdulillah. Cuma akak jangan takut-takut sebut perkataan lahum tu. Dia lahum memang ada dengung tapi jangan sampai panjang. Lahum, tu lahum fiha, dia jangan lahum fiha, dia tak bunyi huruf mim ni. Jadi kita kena macam ni. Lahum fiha, lahum. Dia kalau yang panjang lahum, tu panjang. Tapi kalau dia panjang sikit lahum fiha, tu tak apa, dimaafkan. Dia bukan yang lahum 2 harakat tu. Jadi lahum mim kalau kita baca memang ada dengung sebenarnya. Lahum dia dengung. Tapi bukan dengung yang sampai naik kat hidung tu. Lahum tu bukan tu. Lahum fiha. Okey, semula boleh tak? Boleh Syah. Okey. Lahum fi. Ya. Betul, tepat. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Okay, tepat. Jadi untuk ingatan semua, jangan takut-takut untuk sebut huruf mim ni. Kadang-kadang saya kata pendek dia tak ada panjang. Maksudnya pendek tu jangan pendek macam, jangan pendek sangat. Lahum fiha tak. Lahum fiha macam tu boleh? Boleh. Silakan. Okey, siapa tak baca lagi Fatimah, Siti Fatimah. Wahidah tak baca lagi, Nuraini tak baca lagi. Kalau nak baca silakan. Kak Miza. Kalau nak baca silakan. InsyaAllah. Siapa tu? Fatimah. Okey, Fatimah silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Okey, alhamdulillah tepat. Silakan sekali lagi. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Okey, alhamdulillah tepat. Okey, insya-Allah tak ada masalah. Siapa nak baca lagi? Waidah? Kak Miza? Tak ada? Okey, tak apa. Okey, kalau tak ada, kita masuk tafsir. Dr. Razia baca? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus? Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Terus sekali lagi boleh tak? Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Okey, alhamdulillah tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Jom kita masuk dalam terjemahan dia. Ada yang nak baca? Waidah nak baca. Okey, silakan. Betul Ustaz. InsyaAllah. Saya nak cuba. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Okey, semula. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Okey, bukan mai, ma je. Ma yadda'un. Ya. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Ma bukan mai. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Ya, alhamdulillah. Bukan mai bukan mai, dia ma Terima kasih Ustaz. Kalau mai tu lain. Okey. Okey.
Okey, insya-Allah. Okey, kalau kita sambung terus tafsiran dia. Okey, di syurga nanti lahum bagi mereka fiha maksudnya di syurga. Lahum bagi mereka fakihatun, buah-buahan, walahum dan bagi mereka ma yad'un, apa saja yang mereka inginkan. Apa saja yang mereka inginkan. Jadi ayat ni tadi kita bincang tadi kan. Dia nak apa semua dapat. Dia nak apa semua dapat dalam syurga. Okey. Tafsirannya disebut bahawa okey. Ibn Kathir kata lahum fiha fakihatun, di syurga itu mereka memperolehi buah-buahan. Itu dalam syurga ni adalah buah-buahan. Tahu tak dalam dunia ni Allah turunkan buah-buahan, itu adalah salah satu nikmat syurga. Salah satu nikmat dalam syurga, buah-buahan Allah dah turunkan bagi kita. So itu buah-buahan ni sebenarnya, buah-buahan ni dia adalah makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik. Okey, satu. Yang kedua, sebenarnya kalau ikutnya buah-buahan ni tak ada mudarat bagi manusia. Dia tak ada mudarat. Tak ada buah-buahan yang kita makan ni dia jadi penyakit, tak ada. Sebenarnya tak ada. Cuma dia bila jadi penyakit adalah kita ambil kuantiti yang berlebihan. Kita ambil kuantiti yang berlebihan. Betul Allah kata kulu washrabu wala tusrifu. Nampak tak? Kata makanlah kamu dan minumlah kamu wala tusrifu, jangan tusrifu kat sini membazir sebenarnya, tapi tusrifu maksudnya jangan berlebihan. Jadi kadarnya. Okay, sekadar maksudnya kita ambil tu ada hadnya lah. Tak ada bukan sampai kekenyangan makan apa nama buah-buahan ni, tak ada. Buah-buahan ni kalau tengok dia punya apa nama Allah SWT piramid makanan, buah-buahan ni kita ambil dalam jumlah yang banyak tapi bukan berlebihan. Bukan berlebihan. Okey. Kemudian Allah sebut kata dengan seluruh jenisnya. Nanti dalam syurga semua buah-buahan apa yang kita nak semua ada. Okey. Nak minta musangking pun ada. Musangking. Dia musangking bukan musang betul. Dia mousang, M-O-U-S-A-N-G. Mousang ni dalam bahasa Cina maksudnya kuning, kunyit. King tu maksudnya durian kunyit, durian kuning yang king. Dia bukan Allahumma salli alaihi wasallam, dia bukan musang ni yang musang binatang tu. Dia mousang, M-O-U-S-A-N-G, mousang king. Dia bukan Allahumma salli alaihi wasallam, bukan tak ada kaitan dengan musang binatang, tak ada kaitan Okey. Jadi mousang king tu Jadi kalau sekarang ni rasanya durian yang paling terbaik, yang mahal, namanya blackthorn. Blackthorn ni dia punya ujung duri dia hitam. Jadi blackthorn kan. Itu yang paling mahal lah, mengatasi harga musang king. Tapi kalau dapat musang king pun masya-Allah kan. Satu biji tu besar. Kilo 100 lebih Ustaz. Sekilo 100 lebih musang king. Blackthorn 100 lebih. Blackthorn. Blackthorn 1 lebih. Kalau musang king dapat RM65 sekilo. RM65 sekilo. Dalam RM65 sekilo pun sebiji dah 100 lebih lah sebenarnya. Sebiji yalah, tu sekilo alah sebiji dah 2 kilo. 2 kilo adalah 13. Betul. Itu saya dengan Piu Rahmat. Kita orang ada meeting, kita orang dengki Piu Rahmat. Cakap Rahmat, kau tak datang meeting kalau kau tak bawa musang king. Kalau kau nak datang meeting, kau ada datang musang king. Allah dia kata, mana nak cari musang king ni? Tak kira kalau kau tak bawa musang king, kau tak datang meeting ke kan. Dia pergi cari musang king, dapatlah 4 biji musang king, 4 biji. 4 biji tu adalah dalam 20 ulas lebih kurang semuanya, campur-campur 20 ulas. RM600 habis kopak. RM600 tu kopak habis. Tu sebut tentang dia kata aku kopak dah RM100 oi. Tak kira kan, kau sekali ceramah aja berapa ribu dah dapat kan, 600 berkira pula kan. Tu dia kata memang 4 biji dia bawa RM600. Adalah dalam 20 ulas kan. Tapi makan sebiji tu Allah lambatnya nak habis biji tu. Sengaja sebab menikmati sedapnya tu kan.
Jadi dalam syurga nanti mereka akan memperoleh buah-buahan dengan seluruh jenisnya dan memperoleh apa yang mereka minta, iaitu bila saja mereka minta, nescaya mereka akan mendapat seluruh bentuk kelazatannya. Okay. Ibnu Abbas kata lahum fiha, yang ini dalam syurga, fakihatun, buah-buahan pelbagai jenis dan warnanya. Ma yad'un, apa saja yang mereka minta dan inginkan. Jadi kalau kita nak dalam syurga, apa saja boleh. Okay. Sebab itu nanti kita bincang tentang ni. Para ulama kata pun Allahumma SWT, bukan saja buah-buahan. Fakihatun kat sini memang maksudnya buah-buahan, tapi kalau kita rujuk pada ayat sebelum tu kan, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Fakihun maksudnya nikmat. Jadi Allah guna perkataan fakihun itu buah-buahan untuk menunjukkan nikmat. Jadi kalau kita ma yad'un kat sini, jadi fakihatun bukan lagi maksud buah-buahan. Jadi fakihatun ni maksudnya adalah nikmat. Jadi apa juga nikmat yang kita nak, Allah akan beri nanti dalam syurga. Mimma yad'un. Nak pakai kereta mewah, mimma yad'un, minta je. Sebab saya pernah kuliah dekat masjid, bila saya sebut tentang ni mimma yad'un, ada orang angkat tangan, Ustaz, nanti kalau kita masuk dalam syurga Ustaz, boleh tak kita nak minta balik kat Malaysia ni? Dia kata, boleh tak nak minta balik Malaysia ni? Kenapa nak minta balik Malaysia, tanya? Yalah, sonok Ustaz, kita dulu kecil-kecil kan main lestik-lestik burung apa. Kalau lestik burung tak adalah, insya-Allah, sebab lestik burung tu salah. Jadi dalam syurga tak ada lestik burung. Okey. Ya, okey Ustaz, dia kata bukan lestik burung. Dia kata kita, kalau Johor dia panggil godak parit. Godak parit ni mandi dalam sungai apa semua kan. Lepas tu ni apa, tangkap apa ni semua. Ada tak Ustaz, dia kata? Saya jawab ada dua jawapan. Pertama, tak boleh balik dah sebab Malaysia pun dah tak ada dah. Dah hancur lebur dah. Dah binasa dah. Kita dah pindah alam lain dah. Okey. Yang kedua boleh. Kalau kita minta, Allah bagi. Mimma yad'un. Apa juga nak. Ya Allah, aku rasa nak balik Malaysia lah. Nak zaman kecil dulu main dekat sungai apa tak. Ya, Allah akan beri dia balik Malaysia. Tapi bukan balik ke negara Malaysia lah. Kampung dia tak. Yang diciptakan kampung dia kat dalam syurga. Mimma yad'un. Itulah. Itu dia sebut tentang tu. Okay, jom. Jalalan kata lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Dalam syurga mereka memperoleh buah-buahan dan mereka memperoleh pula di dalamnya ma yad'un, apa yang mereka minta dan apa yang mereka dambakan. Dambakan ni maksud apa yang mereka inginkan lah. Okay. Al-Munir kata akan dihidangkan kepada mereka semua jenis buah. Dan bagi mereka juga apa yang mereka minta selain yang dihidang itu. Okay. Mereka akan dapat apa yang mereka mahukan. Nanti dalam syurga dah akan ada buah-buahnya. Supaya kalau kita rujuk dalam Quran, buah-buah dalam syurga ni adalah apa dia? Pisang, watalhin, talhin mamdud ni pisang. Kemudian rumman ni delima, dalam syurga ada disebut dalam Quran. Kemudian anggur dalam syurga ada. Kemudian tamar, korma dalam syurga ada. Kemudian apa lagi dalam syurga? Anggur ada dalam syurga. Dia dalam syurga, dia tin, buah tin ada dalam syurga. Zaitun ada dalam syurga. Okey. Yang disebut dalam Quran tak banyak. Ada berapa buah di dalam syurga. Tapi itulah nanti dia buah yang dihidangkan kepada kita dalam syurga. Tapi mereka boleh minta selain daripada buah-buahan yang dihidangkan kepada mereka. Selagi mana mereka nak lah. Okey. Sebab itu dalam surah Al-Waqi'ah kata buah-buahan ni Allah kata fiha fakihat wa fakihatin mimma yatakhayyarun, daripada buah-buahan apa yang mereka nak pilih, mereka sendiri boleh pilih yang masak ke, yang muda ke, apa semua mereka nak. Kemudian dalam ayat yang lain pula Allah kata la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buahan dalam syurga ni la maqtu'atin, tidak ada yang terputus musimnya. Sekarang kalau kita nak makan durian, kena tunggu musim durian lah kan. Nak makan rambutan, kena tunggu musim rambutan. Dalam syurga, buah-buahan ni tak ada musim dia. Maksudnya sentiasa ada. Kemudian la maqtu'atin wala mamnu'ah, dan tak ada buah-buah yang dilarang macam Nabi Adam AS dan Hawa. Ada buah yang dilarang daripada Nabi Adam makan. Okey, orang yang masuk dalam syurga nanti tak ada buah lagi, tak ada buah yang dilarang macam Nabi Adam AS. Itulah gambaran dalam syurga. Okey, jom. Ini huraian sikit tentang ayat ni.
fakihatun maksudnya nikmat yang banyak. Sebagaimana saya sebut sebelum ni. Fakihatun juga buah-buah yang boleh dimakan. Okey. Jadi dalam syurga semua buah boleh makan. Dia tak ada nak minta buah sawit ada tak dalam syurga? Tak ada. Sawit tak boleh makan. Buat minyak boleh lah kan? Okey. Apa lagi? Buah apa? Buah keras. Buah keras boleh makan tapi tak ada orang minta buah keras. Nak rasa buah keras boleh tak? Okey. Okey, sebab itu dia gunakan fakihatun ni dalam Quran. Fakihatun bermaksud buah-buahan yang boleh dimakan. Kalau buah-buahan termasuk yang boleh makan tak boleh makan, Allah gunakan perkataan thamarat. Allah tak sebut lahum fiha thamaratun. Kan? Allah tak sebut perkataan thamaratun walahum. Allah guna fakihatun. Jadi fakihatun ni dia merujuk kepada buah-buahan yang boleh makan saja. Okey. Kemudian jannatun, kebun yang subur, tidak terputus musim dan tiada dilarang. Kemudian buah-buah dalam syurga kata Nabi SAW buahnya tak ada biji. Jadi kita tak ada kesulitan untuk buang kat mana. Sebab ciri-ciri ahli syurga ni dia takkan buang sampah merata-rata. Jadi kalau ada biji, dia nak buang kat mana, itu jadi kesulitan pada dia. Jadi Allah ciptakan buah dalam syurga tak ada biji. Apa dia panggil? Seedless kalau makan anggur yang tak ada biji, insya-Allah sedapnya kan. Kalau ada biji, tergigit biji dia pahit kan. Itu pun jadi kemudaratan kepada ahli syurga. Jadi tak ada biji nanti. Kalau kita makan kurma, okay, kita dah habis makan kurma, biji nak buang kat mana tak tahu. Letak dalam kocek supaya kita tak buang sampah merata-rata. Buang dalam kocek ni satu kesulitan kepada ahli syurga. Jadi Allah ciptakan buah-buah tak ada biji lah. Tak ada biji lah. Okay. Kemudian ada setengah tafsir menyebutkan yad'un, maksudnya apa yang mereka minta. Jadi yad'un juga maksudnya boleh petik daripada tempat pembaringannya. Jadi walahum ma yad'un maksudnya nanti dia baring atas pelamin, atas pelamin dia boleh petik daripada pembaringan dia tanpa dia bangun untuk ambil buah tu. Itulah bentuk kenikmatan dalam syurga, insya-Allah. Kalau kita dalam syurga ni, Allahu Akbar, mudah-mudahan semua dapat masuk syurga lah. Okey, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Saya rasa cukup sekali itu pertemuan kita malam ni, sebab saya nak sambung pula dengan ada tahlil dan ada yasin sikit untuk family saya. Saya nak minta guna link yang samalah malam ni juga. Jadi minta maaf bukan nak halau. Tapi 10.30 saya start, boleh inilah, boleh boleh leave lah. Okey, jadi saya rasa cukup sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni dapat kebaikan untuk kita semua. Yang paling pentingnya memberikan keinsafan pada kita dan memberikan motivasi pada kita untuk kita kejar yang namanya syurga Allah Subhanahu Wa Taala kan. Amin ya rabbal alamin. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Terima kasih lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz.